Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammil bil ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini diberikan kesempatan dan ruang untuk menyambung diskusi pengajian kitab kita, kitab Al-Minah Saniyah ala al-Wasiyyatil Matbuliyah yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani, salah seorang daripada ulama yang masyhur, dan kita dah bincang dalam pertemuan sebelum ini berkaitan dengan satu topik yang baru berkaitan dengan menjauhi menyakiti makhluk pada muka surat 33 kan. Dan perbincangan di sini dilihat pendek tetapi dia ada kesinambungan dengan apa yang telah disebut sebelum ini dan yang akan datang kan. Dan insyaAllah malam ni kita sambung pada muka surat 35 matan yang atas sekali, masih lagi dalam cerita berkaitan dengan jauhi menyakiti makhluk. Baik, sebelum kita masuk pada matan yang baru ni, pada matan fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa rahimallahu ta'ala, sebagai ulangan supaya kita nampak cerita yang akan yang kita akan bincang malam ini. Pengarang kitab sebut berkaitan dengan topik menjauhi menyakiti makhluk ini merupakan salah satu daripada perkara yang mana penting, kerana orang yang mana menyakiti makhluk Allah Ta'ala, maka itu salah satu daripada hijab, salah satu daripada hijab atau penghalang untuk dia mendapat ataupun menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dipetik daripada kata-kata Imam Sahal rahimallahu ta'ala, antara daripada benda yang menjadi dasar keutamaan dalam kehidupan kita ini, antaranya adalah menjauhi menyakiti makhluk Allah Ta'ala, termasuklah secara khususnya manusia itu sendiri. Dan menyakiti makhluk ini, menyakiti manusia ini ada dua. Yang pertama menyakiti secara zahir, dan yang kedua menyakiti daripada sudut batin. Dan disebut perkara yang menyakiti daripada sudut batin adalah termasuk daripada su'uzan. Su'uzan maksudnya sangka buruk. Sangka buruk kepada orang-orang ataupun masyarakat sekeliling kita, hatta daripada kalangan kaum kerabat ahli keluarga kita, maka masa tersebut termasuk daripada menyakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang telah disebut cerita yang sebelum ini. Baik, kita tengok pada muka surat 35. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. وفي وصية سيد علي بن وفا رحمه الله تعالى إياكم أيها المريدون أن تقعوا في حق أحد من أقران شيخكم فإن لحوم الأولياء سم ولو لم يؤاخذوكم وإياكم ثم إياكم من الاستهانة بغيبة أحد ولو لم تبلغه تلك الغيبة بل خافوا منها أكثر مما تخافون إذا بلغته فإنه وليه الله تعالى فاعلم ذلك يا أخي. Terdapat dalam wasiat Sayyidi Ali bin Wafa rahimallahu ta'ala, kata beliau, hati-hatilah kamu wahai para murid. Maksud berhati-hati wahai orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Iaitu orang yang mana membersihkan hati dia daripada perbuatan-perbuatan yang mana tidak diingini oleh agama, daripada sifat mazmumah untuk dihiasi dengan sifat mahmudah. Dan juga orang yang mana melengkapkan dirinya juga daripada sudut zahir dengan ketaatan ataupun takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kemuncak orang ini, dia akan dikatakan sebagai orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan sebagai murid. Ini dah sebab dah kita maklumkan sebelum ini. Maka kata beliau, hati-hatilah kamu wahai para murid. Hati-hati daripada apa? Daripada berburuk sangka.
pada hak seorang daripada golongan yang sebaris dengan guru kamu. Maksudnya jangan buruk sangka kepada orang yang satu level dengan guru kita. Guru ini dalam konteks ilmu sufi ataupun ilmu akhlak, ilmu membersihkan hati, iaitu orang yang mana membawa kita untuk mengenal sifat-sifat yang buruk ada pada diri kita untuk kita baiki. Itu diistilahkan sebagai guru. Orang yang memandu kita untuk mengenalkan kita ini dengan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Dan juga guru ini adalah orang yang membawa kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak memberi nasihat, teguran daripada sudut kerohanian, itu diistilahkan sebagai guru. Maka ada orang yang sebaris dengan guru kita. Maka orang yang sebaris dengan guru kita, walaupun kita tidak belajar dengan mereka, maka ini salah satu daripada kewajipan untuk kita menghormati orang tersebut. Hormat manusia ini yang pertama kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hormatnya adalah kerana dia bertakwa kepada Allah. Dan level takwa dia daripada sudut zahirnya kerana ibadatnya adalah lebih daripada kita. Yang kedua, kita hormat orang ini adalah kerana dasar ilmunya. Ilmu yang Allah Taala berikan kepada dia dan dia manfaatkan untuk kebaikan yang mana membawa diri dia ataupun masyarakat kepada Allah Taala. Yang ketiga, kita menghormati manusia ini atau seseorang kerana umurnya. Dan kata ulama salafus salih, aku menghormati si dia kerana dia sehari lebih awal lahir berbanding daripada aku. Jadi ulama salafus salih kerana umur itu walaupun berbeza sehari, dia tetap hormati. Jadi ini antara perkara yang perlu kita ambil teladan lah. Kan? Jadi itu antara perkara-perkara yang mana menjadi asbab untuk kita hormat kepada seseorang. Maka ada daripada satu lagi perkara yang mungkin kita tahu atau tidak tahu, kita sedar ataupun tidak sedar, iaitu kita menghormati seseorang kerana hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghormati seseorang kerana hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Ini merupakan salah satu daripada perkara yang agak rumit. Susah sebab macam mana kita nak tahu hati seseorang kan. Tetapi bila mana orang itu dia mempunyai connection, hubungan secara tidak langsung, maka dia akan mengetahui orang ini lebih dekat dengan Allah SWT. Macam mana kita nak tahu? Salah satunya secara zahir. Secara zahir bila mana kita bersama dengan dia, menyebabkan kita ini ingin melakukan ketaatan dan hati kita tenang. Dan kita lebih mengingati Allah. Kerana apa? Kerana kedudukannya hati sentiasa mengingati Allah, kita duduk bersama dengan dia, maka kita pun mendapat pancaran nur ataupun cahaya kebaikan ataupun kedekatan hatinya pada Allah Ta'ala. So, umpama kita kata orang tu pakai perfume yang biasa kita bagi satu ibarat ataupun perumpamaan, jadi kita duduk sebelah dia, kita bau tu seumpama orang tak tahu. Kalau orang lalu depan kita ataupun dia yang pakai perfume itu sebenarnya yang bau sedapnya. Siapa yang pakai? Sebab apa? Sebab kawasan tersebut yang kita duduk atas kursi tu, kita dengan si dia tadi yang pakai perfume tersebut, kawasan tersebut bau harum. Jadi tak tahu siapa yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab orang lalu je orang bau harum. Jadi kita tahu siapa yang pakai kan? Tapi bila mana orang masuk dekat, baru orang tahu, oh orang ni rupanya pakai perfume. Kan? Tapi bila mana orang tu berpisah daripada kita, maka sama ada bau-bauan ataupun perfume tersebut masih lagi ada lekat pada tubuh kita secara zahir, ataupun dia melekat pada hidung kita ataupun ingatan kita. Jadi sebagai itu jugalah bagi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Taala, bila mana kita duduk dengan dia, maka kedekatan hatinya kepada Allah Taala, takluk, kebergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu Taala akan memberi pancaran kepada hati kita juga. Maka kita sendiri pun merasa tenang, kita juga merasa kita ini nak menjadi seorang yang takwa kerana pancaran nur ketakwaan orang yang sebelah daripada kita. Jadi itulah yang dikatakan sebagai salah satu daripada perkara yang penting kaitan di antara seorang murid dengan guru. Maka sama juga kalau sekiranya ada orang yang sama level dengan guru kita, orang yang membantu kita untuk mengenal Allah, maka adalah kenalan-kenalan dia ataupun kita kata rakan seperguruan dengan dia, maka itu antara orang yang perlu kita jaga. Jaga daripada sudut mana? Bukan sekadar jaga daripada sudut menghormati pada zahir, tetapi kita menjaga daripada atau menghormati dengan cara batinnya, iaitu kita bersangka baik. Kita bersangka baik. Sebab itu kita duduk dengan orang,
Bila mana kita ajar hati ni sangka baik je dengan orang, maka pada masa tersebut rupa-rupanya kita ini antara orang yang dikatakan sebagai al-murid, iaitu orang yang menuju kepada Allah SWT. Jadi kalaulah guru kita dan kita belajar dengan dia, adalah kenalan-kenalan ataupun rakan-rakan sebaya dengan dia yang datang ziarah, kadang-kadang perwatakan zahirnya nampak agak jauh beza di antara guru kita daripada sudut pakaian, daripada sudut takwa, daripada sudut percakapan, tapi pada masa tersebut tetaplah kita bersangka baik kepada dia. Kan? Tetap bersangka baik. Kan? Apatah lagi kalau orang itu dengan satu level daripada sudut takwa dengan guru-guru kita. Kenapa? Kerana daging awliya. Awliya ni maksudnya kekasih. Mungkin saya pernah sebutlah perkara ini. Kalau kita kata wali ataupun tok wali ataupun tok keramat dan sebagainya, kadang-kadang itu istilah yang digunakan kepada waliullah, iaitu awliya-awliya, itu kekasih-kekasih Allah. Jadi sebenarnya kita kena ada satu cita-cita kan, dalam kehidupan kita, dan itulah benda yang perlu matlamat kehidupan kita, iaitu kita nak menjadi wali Allah. Maksud di sini adalah untuk menjadi kekasih Allah. Bukannya dikatakan wali Allah itu untuk dapat jadi benda-benda yang pelik-pelik, terbang, jalan atas air sebagainya. Itu merupakan karamah. Wali Allah ataupun awliya ini adalah kekasih Allah. Maka matlamat daripada kehidupan kita ini adalah untuk mencapai satu kedudukan menjadi kekasih Allah. Kan? Saya mesti ada cita-cita dan usaha dan matlamat untuk menjadi kekasih Allah. Maka sama juga dengan tuan-tuan perempuan sidang jemaah. Kita semua mesti ada cita-cita untuk menjadi kekasih Allah. Bila mana dikatakan sebagai kekasih Allah, sebagaimana seorang itu berkasih. Saya bagi contoh, minta maaf, ini sekadar contoh, satu analogi untuk kita faham. Seorang lelaki, kalau bahasa kita mungkin agak kasar lah, tapi biasa kita kata istilah apa dia? Buaya darat. Ini cuba istilahkan bagi analogi. Seorang buaya, atau kalau yang agak yang lebih lembut sikit dipanggil yang Casanova ke apa semua kan. Maksudnya orang lelaki yang ramai dia punya apa dia panggil girlfriend dia ataupun kekasih perempuan dia. Jadi contohlah dia ada 3 orang kekasih. Kan? Disebabkan istilahnya buaya darat ini, dia pandai sembunyikan. Seumpama orang tu, si perempuan yang pertama hanya tahu bahawa dialah kekasih bagi lelaki tersebut. Dia tak tahu bahawa lelaki tersebut ada kekasih yang lain. Kan? Yang kedua pun sama juga. Yang ketiga pun sama juga. Dia tak tahu. Satu situasi. Situasi yang kedua, mungkin kita boleh katakan bahawa perempuan yang pertama, kekasih yang pertama, dia tahu bahawa kekasih dia, si lelaki tadi, ada seorang lagi kekasih. Maksud istilahnya kita kata main kayu 3. Kan? Tetapi dia tak tahu bahawa yang hakikatnya kekasih dia, si lelaki tadi, ada 3 orang perempuan atau kekasih. Dia hanya kenal seorang saja. Seumpama dia dimadukan seorang saja. Kan? Situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, mungkin semua ni tahu bahawa dia itu dimadukan. Maaf bahasa saya supaya nak bagi analogi saja. Maksudnya dia tahu bahawa dia ni memang kekasih kepada seorang lelaki. Maka sama juga, sekadar kita nak buat analogi, kekasih Allah ini ada bahawa dia tak tahu dan dia tak kenal bahawa adanya kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang dekat dengan dia. Tahu memang kekasih Allah Ta'ala ini ramai. Istilah kasih Allah, Allah Ta'ala mencintai dia dan dia mencintai Allah Ta'ala. Itulah dikatakan sebagai wali Allah ataupun awliya, kekasih Allah. Ada juga yang saling mengenali. Kan? Ada yang saling tidak mengenali. Kan? Maka cita-cita kita, matlamat kehidupan kita adalah untuk menjadi kekasih Allah. Baik, kembali. Dikata sebab apa kita jangan buruk sangka buat benda yang tak elok kepada orang yang satu level dengan guru kita. Kerana apa? Kerana daging awliya, daging bagi diri, bagi kekasih Allah Ta'ala itu racun berbisa. Walaupun mereka tidak mengambil kira kesalahan kamu. Mungkin kita kurang menghormati dia. Bagi dia tidak ada apa. Kan? Tetapi pada masa tersebut, kesalahan tersebut yang kita buat tersebut, dia memberi impak yang besar, kesan yang besar dalam diri kita. Kekasih Allah Ta'ala ini kita tak boleh main-main. Sebab tu saya pernah istilahkan, kita jangan mencerca, menghina para ulama'. Kenapa? Al-ulama' warasatul anbiya'. Kita mungkin tidak kenal dia itu sebagai ulama'.
Tapi kalau orang kata dia sebagai ulama, okey, full stop. Cukuplah. Kalau orang mengatakan ini daripada kalangan ulama, walaupun kita tak kenal, kita hormat. Kerana apa? Kerana daripada kalangan orang masyarakat merujuk dia dengan bab-bab dalam melibatkan kepada hukum hakam, melibatkan kepada ketuhanan dan sebagainya. Baik, walaupun kita tidak kenal, maka kita tak hormati dia. Kan? Walaupun kita tidak kenal, dia merupakan betul-betul ulama. Maka hati-hati, jangan kita menghina, mencerca, mengata atau buruk sangka kepada kalangan para ulama, kerana ulama itu merupakan pewaris para nabi. Bila mana kita menyakiti ulama, maksudnya kita menyakiti pewaris-pewaris Rasulullah, utusan-utusan daripada Rasulullah. Jadi kalau sekiranya contoh kita tidak menerima atau tidak menghormati utusan-utusan Rasulullah, agak-agaklah apa perasaan Rasulullah kalau dia tahu. Seumpama macam tu. Ada orang ni, dia ni orang yang besar, dia utuskan orang tu untuk untuk bagikan atau jaga sesuatu kepada kita, maka kita tidak menghormati orang tersebut. Sedangkan orang tersebut merupakan utusan yang besar daripada orang yang besar. Orang yang besar tersebut kita kenal sebab kita bekerja dengan dia. Maka bayangkan kita menyakiti para pemegang wasiat, iaitu para ulama ini. Para ulama ini merupakan pewaris-pewaris bagi Rasulullah, seumpama kita menyakiti Rasulullah, kata para ulama. Maka sama juga dengan kedudukan aulia, iaitu kekasih Allah. Bila mana kita menyakiti kekasih Allah, kita bukan sekadar istilahnya menyakiti Rasulullah, bahkan kita menyakiti, maksudnya kita telah menderhakai kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya istilahkan seseorang itu menyakiti wali atau kekasih Allah, seumpama dia juga menyakiti Rasulullah? Kerana penghulu bagi sekalian kekasih Allah ada Rasulullah. Penghulu segala waliullah, penghulu kepada segala kekasih Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka hati-hati, mungkin orang yang sekitar dengan kita itu daripada kalangan kekasih Allah, maka sentiasa berbaik sangka, jangan buruk sangka. Baik, dan berhati-hatilah kamu sebaik mungkin daripada meremeh-remehkan soal mengumpat seseorang, sekalipun umpatan itu tidak sampai kepadanya. Okey, habis. Tadi jangan sangka buruk, sebab itu menyakiti daripada sudut zahir, daripada sudut batin kepada orang yang mana kita sangka buruk, apatah lagi daripada kalangan orang-orang yang tergolong daripada kasih Allah. Yang kedua, sekarang kita nak sebut dalam matan ini, iaitu hati-hati jangan kita ambil benda yang pandang remeh ataupun ambil mudah berkaitan dengan mengumpat. Ini zaman kita. Zaman yang mana Allah Ta'ala uji dengan umpatan itu salah satu daripada benda yang menyeronokkan. Benda yang selesa dan biasa benda tersebut berlaku, dan saluran itu saluran yang makin mudah. Dulu kalau nak mengumpat, kena jumpa face to face. Sekarang tak perlu pun. Buat je satu grup, hantamlah kat situ. Sedangkan orang yang kena umpat tadi tu tak ada dalam tu. Jadi bayangkan betapa mudahnya kehidupan kita zaman sekarang untuk mengumpat, mengata pada orang lain. Tapi ingat, jangan pandang remeh dengan benda tersebut. Sekalipun benda tersebut tak sampai kepada tuan yang mana menerima umpatan tersebut, walaupun dia tak tahu, jangan pandang remeh. Kenapa? Kerana ia termasuk daripada dosa besar. Baik. Bahkan takutlah kamu, kata beliau, daripadanya lebih daripada kamu takut umpatan itu sampai kepadanya. Takutlah kita untuk mengumpat. Ataupun kita pandang remeh dengan mengumpat tersebut, kita tak mengumpat pun. Kita just ahli sahaja dalam grup tersebut. Bukan admin. Atau bukan kita pembuka cerita. Bukan kita yang mengumpat. Tapi kita hanya silent reader. Pembaca yang senyap. Ataupun pemerhati yang senyap. Maka pada masa tersebut hati-hati. Sebab kita kena rasa takut. Sebab sekarang kita tengah bergelumang dengan satu kedudukan orang tengah buat dosa. Maaf tuan-tuan perempuan sekalian. Kita sekarang menghampiri saya nak sebut satu senario yang realiti berlaku, dan memang kebiasaannya secara adat memang benda itu sentiasa berlaku. Ingat, kita sekarang nak menghadapi pilihan raya di negeri masing-masing. Bukan saya membuka saluran untuk mengimpen dan sebagainya. Saya bukan wakil rakyat. Tapi saya menganggapkan ini saya wakil untuk diri saya, menyampaikan kepada diri saya dan kepada orang yang audiens yang mendengar apa saya cakap. Tak kira apa-apa saluran, saya biasa sentuh benda ni. Jangan sampai kerana pilihan raya tersebut
menimbulkan satu suasana umpatan. Kerana nak mengundi buat satu grup. Grup tersebut, kalau mereka ni ahli politik, silakanlah untuk urusan strategi dan sebagainya. Tapi kalau kerana kita tak suka dengan satu perkara, kita buat satu grup, duk mengumpat. Sekarang kita ni adalah orang yang belajar ilmu agama dan kita istilahkan kita letakkan diri kita, letakkan diri kita sebagai murid, iaitu orang yang menuju kepada Allah. Tetapi kita masih lagi bergeluman dengan benda tersebut. Alangkah sayangnya. Tuan-tuan nak berjuang dengan politik, silakan. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak berjuang daripada sudut mana? Silakan. Yang penting benda tersebut berdasarkan daripada saluran yang sepatutnya. Tapi jangan sampai benda tersebut menggugurkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang kita buat. Ustaz, dia kata. Sekarang kita tak banyak duk kata dia kata. Sekarang cuba tengok pada diri kita. Aku kata tak? Kalau aku kata, termasuklah aku ini orang yang melakukan dosa, umpatan, mengadu domba dan sebagainya. Hati-hati tuan-tuan. Dia makin lama makin getir ni kan. Sebab itulah kalau kita bayangkan kedudukan yang getir itu, kita mampu untuk tangani dengan penuh keimanan dan takwa, insya-Allah kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup nak berjuang apa saja, pastikan cari redha Allah Taala. Jangan buat benda maksiat. Buat di atas dasar yang Allah Taala redha. Itu satu contoh. Cuba kita kaitkan dengan situasi semasa. Dan kalau tak dikaitkan dengan situasi semasa pun, apa yang berlaku sekarang, umpatan itu seumpama dipandang remeh. Sebab apa? Wujud satu grup, satu kumpulan, WhatsApp ke, Telegram ke, saya tak sebut pada sesiapa, ini satu senario yang berlaku. Kita anggap benda tersebut sebagai orang yang biasa-biasa untuk kita umpatkan. Semata-mata, kalau kita add dia dalam tu, rasanya semua senyap. Maksudnya sekarang, kita berani di belakang. Kita berani di belakang, kenapa? Kerana orang tu tidak tahu dan tidak melihat, tak baca. Tapi macam mana kedudukan hati kita, kalau kita tanya balik, kita add dia dalam grup tersebut, confirm rasanya kita tak mengumpat. Sebab dia ada. Bermaksud kita takut dan kita malu kepada orang yang kena umpatan. Tapi kita tak malu dan takut kepada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Itu dia punya kunci asasnya. Sebab tu dia kata, bahkan kamu kena lebih takut dari kamu melakukan umpatan tersebut daripada dia sampai kepada dia. Bukan isu sampai kepada orang yang kita mengumpat, tapi isunya kita telah melakukan sesuatu perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Dia nampak tak macam mana ibarat yang ditekankan oleh pengarang kitab. Maksudnya sekarang kita lakukan perkara tersebut kerana perkara tersebut Allah Ta'ala larang. Kerana Allah Ta'ala larang itu yang menyebabkan kita rasa takut. Bukan kerana kita rasa bila mana kita mengumpat sampai pada orang tu, dah rasa takut dah rasa gelisah dah. Tak perlu sampai pada kedudukan tersebut. Cukup pada satu kedudukan yang kita rasa dan kita tahu bahawa ini merupakan salah satu daripada dosa dan yang perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Nampak? Itu maksud daripada apa yang ditekankan oleh pengarang kitab. Kerana Allah SWT adalah walinya, kan? Maksudnya wali ni penjaga, kan? Jadi Allah Ta'ala penjaga dan Allah Ta'ala maha mengetahui. Takutlah pada Allah Ta'ala bila mana mengumpat. Bukan ni nanti mengumpat ada dia baca, ada orang yang baca, dia snap benda tersebut, dia share balik, dia tahu yang kita mengumpat. Kita takut benda tersebut. Tapi tak rasa takut kepada Allah SWT. Itu yang jadi masalah. Kan? Maka hati-hatilah. Dan ketahuilah demikian itu, wahai saudara, ketahuilah benda tersebut adalah bahaya. Kan? Jadi habis perkara yang dikatakan menyakiti makhluk. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat untuk topik ini, iaitu jangan menyakiti makhluk secara zahir dan secara batin. Dan walaupun mungkin kita ini tahu, kadang-kadang kita tergelincir. Bila mana kita tergelincir, maka carilah ruang untuk menghapuskan dosa tersebut. Kamu libatkan manusia secara khususnya, minta ampun, minta maaf dan selesaikan benda tersebut sebelum daripada kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bab yang seterusnya, kita ambil masa sikit lagi. Hati-hati daripada makanan tidak halal. Hati-hati daripada makanan tidak halal. Wahdhar aidan min akli ghairil halal, fa inna akla ghairil halal yuqsil qalba wa yudhlimuhu wa yahjubuhu an dukhuli hadratillahi ta'ala wa yukhalliqu thiyab. Dan hati-hatilah engkau juga daripada makan makanan yang tidak halal. Kerana sesungguhnya makan makanan yang tidak halal mengeraskan hati. Dan menghitamkan hati, iaitu menggelapkan hati.
menghalangnya daripada masuk ke hadratillah ta'ala dan boleh merosakkan pakaian. Baik. Perkara yang seterusnya yang ditekankan, dimasukkan dalam kitab ini oleh pengarang kitab, iaitu berkaitan dengan memakan makanan tidak halal. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara kedua-duanya, maksudnya di antara halal dengan haram ini, adanya umur mustabihat, perkara yang syubhat. Maksudnya kita tidak tahu mana halal, adakah ini halal ataupun ini haram. Maka sekarang nak sebut kejelasan bahawa benda tersebut adalah tidak halal, adalah haram, itu adalah jelas pada pandangan agama. Bila mana jelas pada pandangan agama benda tersebut adalah haram, maka jauhilah. Dan sekarang ni isunya makan. Makan benda yang haram tersebut. Kan? Bukan isu mengambil. Bukan isu menjual. Bukan. Isunya memakan. Dia banyak isu benda haram ni. Dia buat benda haram. Dia makan benda haram. Dia jual benda haram. Dia mengambil benda yang haram. Buat perbuatan yang haram. Sekarang salah satu daripada benda yang berlega dengan haram ini adalah makan makanan yang haram. Iaitu tidak halal. Kan? Makan benda yang haram. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab beliau, penawar bagi hati, itu antara kitab yang masyhur lah. Kitab penawar bagi hati ni antara kitab yang banyak diguna pakai di masjid-masjid surau-surau. Pengarangnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini dalam kitab penawar bagi hati, dia disentuh lebih kurang 7 anggota, 6 atau 7 anggota yang wajib kita jaga. Salah satu daripada anggota yang wajib kita jaga adalah perut. Anggota-anggota yang wajib jaga ni mata, telinga, kan, mulut dan sebagainya. Salah satunya adalah perut. Kenapa? Kesan daripada perut itu tidak dijaga kerana dimasuki perkara yang haram. Sama ada makan benda yang haram ataupun minum benda yang haram, maka pada masa tersebut perutnya tidak terjaga. Hasil daripada perut itu terisi dengan benda yang haram, na'udzubillah min zalik, maka dia memberi kesan. Kenapa? Kerana dia telah bersebati dengan kedudukan kita. Beza kan? Contoh macam ni. Ada orang tu dia mencuri. Bila mana dia mencuri, lepas tu dia jual benda tersebut. Dia jual benda tersebut. Itu secara zahir. Secara zahir. And maksudnya benda tersebut tak masuk dalam diri dia. Dia jual, dia dapat duit. Bila dapat duit, dia guna untuk berjudi. Sebagai contoh kan. Lepas tu dia kalah judi. Nampak tak? Dia mengambil itu haram. Dia menjual itu haram. Dia guna benda tersebut adalah haram. Kan? Beza benda tersebut dengan situasi orang yang mengambil dan makan benda yang haram. Benda tersebut telah masuk dalam diri dia. Bila mana telah masuk dalam diri dia, dia telah bersebati. Konsep sains atau perubatan, bila mana sesuatu yang masuk dalam perut kita ini, perut ini dia akan mempunyai fungsi-fungsi. Organ-organ kita ada fungsi. Benda yang masuk tu dia akan ambil zat, dia akan ambil protein, dia ambil benda sebagainya. Dia menjadi salah satu daripada kalau kanak-kanak sebagai pembesaran dia dan sebagainya kan. Jadi salah satunya juga dia menjadi darah. Yang ni kita kena faham bila mana kita makan, salah satunya dia akan menjadi hasilnya adalah darah. Daripada darah tersebut dia akan berjalan dalam tubuh kita. Dan salah satu daripada saluran pergerakan darah ini dia akan pergi kepada jantung kita. Bila mana jantung kita itu pam masuk darah tersebut, maka di situlah kedudukan perkara yang paling bahaya. Kenapa? Dia telah menyebarratakan kepada seluruh tubuh kita, yang mana terisi atau terjadinya darah tersebut ada daripada benda yang haram. Maka apa kesannya? Kesannya yang pertama, dia akan mengeraskan hati. Istilahnya dikatakan hati, tuan-tuan jangan tengok daripada sudut bahasa kita ataupun daripada sudut organ secara asasnya. Hati ini dengan jantung benda yang berbeza. Bila mana disebut konsep hati dalam ilmu kesufian atau ilmu tasawuf, dia merujuk kepada jantung kita. Tapi bukan jantung yang secara original itu sendiri. Kan? Dia ada jantung secara maknawi. Pada asalnya pada jantung. Kenapa? Kerana nak bagi tahu bahawa besarnya fungsi jantung tersebut dalam tubuh kita. Maka ketika itulah, bila mana saya perumpamaan dengan darah tadi yang mengalir dan sebagainya, jadi jantung itu satu benda organ yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka hati tersebut secara maknawi tersebut
merupakan satu benda yang besar, paling besar dalam kehidupan kita. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasada fasada jasadu kulluh. Atau kama qala. Kalaulah baik dan kalaulah rosak, maka rosak seluruhnya. Kalau baik, baik keseluruhannya bagi hati tersebut. Maka bagi mereka yang mana memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuhnya, maka dia akan memberi kesan kepada hatinya keras. Hati keras ini bukan hati yang kita kata keras seumpama batu tu yang secara zahir, tidak. Hati yang keras adalah hati yang mana susah untuk mengingati Allah Ta'ala. Hati yang keras, hati yang susah untuk mengingati Allah Ta'ala. Dan bila mana hati yang susah untuk mengingati Allah Ta'ala, maksudnya hati tersebut lebih kepada lalai dan lara. Dia mengingati hal-hal keduniaan. Dia mengingati benda-benda yang tak sepatutnya, yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu salah satu daripada kesan daripada hati yang keras. Lagi hati yang keras adalah hati yang tak boleh menerima kebaikan-kebaikan. Sama ada daripada sudut nasihat, teguran, apa saja, itu adalah bentuk-bentuk hati yang keras. Yang kedua, dia menghitamkan. Menghitamkan hati, istilah menghitamkan hati di sini adalah perkataan wa yuzlimuhu. Dia menyebabkan hati itu gelap. Gelap ini duduk dalam kita bayangkan macam ni lah. Sekarang malam kan. Kita duduk dalam suasana yang gelap ini, kita tak boleh bergerak dan tidak berfungsi kedudukan kita. Sebab apa? Kita nak melangkah ke depan, kita takut. Kita duduk je kat situ. Semua bayangkan duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan ini tempat yang gelap. Kita tak tahu nak pergi mana. Sebab kita tak nampak apa-apa pun. Maka bayangkan kalau hati itu gelap, hati itu nak menuju kepada Allah Ta'ala macam mana? Tidak ada cahaya pun yang akan memandu dia untuk menuju Allah. Tidak ada cahaya pun yang akan membawanya untuk melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tidak ada cahaya pun yang akan membawa dia untuk jadi yang lebih baik. Sebab apa? Sebab hatinya gelap. Dan pertama. Yang kedua, kedudukan hati yang gelap ataupun hati yang hitam ini menunjukkan bahawa hati itu berdosa. Kedudukan hati yang dosa. Maka orang yang makan benda yang haram ini, dia telah melakukan dosa. Maka seseorang yang melakukan dosa dalam hadis Nabi SAW, maka akan diletakkan titik hitam pada hati dia. Dan bermaksud hati dia akan diselubungi dengan dosa. Dosa-dosa yang kita buat, malaikat sebelah kiri catat. Catatan itu sebagai bukti bahawa ada benda jahat yang kita buat. Na'udzubillah min zalik. Tapi itulah realitinya. Tetapi kesan daripada benda tersebut, dia akan bagi kesan pada hati kita. Kenapa? Kerana hati itu akan jadi gelap, hitam kerana faktor-faktor dosa yang kita buat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghalangnya daripada masuk ke hadratillah. Masuk hati yang mana orang yang mana makan benda yang haram, maka dirinya akan terhalang daripada menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita tanya diri kita, kenapa kadang-kadang kita sembahyang tak khusyuk? Kenapa kita susah sangat nak baca Quran? Sebab apa kita susah sangat nak buat baik? Kenapa susah nak jadi orang baik? Kenapa? Kerana salah satunya faktor makanan. Saya tak makan benda haram, Ustaz. Dan kadang-kadang kita pun kalaulah secara sejujur-jujurnya lah. Cuba kita bercakap dengan hati kita. Sejujur-jujurnya, kalau sekiranya kita ini nak tulis berapa peratusan yang kita makan itu adalah yang betul-betul halal, rasa mungkin kita tak berani nak mengatakan 100% yang halal. Sebab kita bukan memandang daripada satu sudut. Kalau orang kata 1% ini mungkin dia rasa kerana dia beli daripada duit dia. Tetapi daripada sudut konten, apa semua tu, dia punya ingredient dan sebagainya tersebut, mungkin kita boleh katakan beberapa peratusan yang mungkin tak sampai kepada 100%. Nak mengatakan haram, na'udzubillah min zalik, rasanya tak ambil benda yang haram kan. Tetapi kalaulah konsep benda yang syubhat, yang tidak tahu di mana haram ataupun halal, maka pada masa tersebut Nabi SAW kata, siapa yang melakukan perkara yang syubhat, dia boleh tergelincir jatuh kepada benda yang haram. Sebab tu kadang-kadang tak tahu yang kita ambil itu 100% halal ataupun tidak. Daripada sudut kita mendapatkan benda tersebut halal, tetapi daripada sudut kandungan dan sebagainya, mungkin di sana ada syubhat. Jadi kerana orang yang mana dirinya masih lagi berselubung dengan benda yang tidak elok, kerana salah satunya asbab daripada dia makan makanan yang tidak halal, maka pada masa tersebut dia terhalang untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadatnya susah, sembahyangnya tak khusyuk pun, hanya sembahyang melepaskan tanggungjawab, buat benda ibadat jadi malas dan sebagainya. Ini salah satu asbabnya.
Hati-hati dengan makanan. Sebab tu dalam Islam kita diajar berpuasa. Bukan sekadar puasa tu yang Nabi sebut sumu tasihu, bukan sekadar puasa itu sihat. Tetapi puasa itu dia memberi kesihatan daripada sudut kerohanian lagi. Bukan zahir sihat pada fizikal semata-mata. Tapi dia akan memberi kesihatan pada sudut batin. Maksudnya hati kita akan sihat. Once hati kita sihat, bermaksud kita ini senang untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Esok hari Isnin, kalau ada kemampuan, kita boleh berpuasa. Maaf bahasa tuan-tuan, perempuan. Kadang-kadang kita tengok sejarah hidup kita. Kita tak tengok sejarah orang lain. Sejarah hidup kita, kita hanya jumpa Ramadan sahaja untuk berpuasa. Lepas tu puasa 6 bulan Syawal. Lepas tu mungkin puasa apa dia? Puasa 9 Zulhijjah. Tetapi kalau Isnin Khamis tu, kalau kita bahasakan seumpama Isnin Khamis itu tertunggu-tunggu bila kita nak melayan dia. Kadang-kadang layanlah Isnin Khamis itu dengan puasa. Tak boleh tiap-tiap minggu, sebulan sekali. Meski ada skedul kita. Dulu tak pernah buat, sekarang ada ruang untuk buatlah. Kan? Sebab itulah dia katakan salah satu daripada proses menyucikan diri pada Allah Ta'ala. Dan juga dia boleh merosakkan pakaian, maksudnya pakaian zahir dan pakaian batin kita ini sebab daripada makanan yang haram. Kan? Sebab tu kena jaga, kan? Sama-sama jaga dan melihat kepada makanan yang haram itu yang masuk dalam diri seseorang itu, dia memberi kesan yang paling besar. Yang paling besar sekali itu dia nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, itulah sebagai penghalang ataupun hijab. Hijab yang berlaku. Baik. Saya ambil satu matan yang terakhir pada muka surat 36 sebelum kita tutup. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, "Law anna 'abdan 'abada Allah ta'ala hatta sara mithla hadhihi as-sariyah, thumma annahu lam yadri ma yadkhulu jawfahu ahalalun am haramu, ma yuqabbilu minhu." Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, jika seorang hamba itu beribadat kepada Allah Ta'ala hingga jadilah dia seperti bukit ini, nak gambarkan dengan kedudukan yang besar, yang tinggi, maka pada masa tersebut dia tidak tahu dia mengambil daripada makanan itu halal ataupun tidak, pasti tidak diterima hal itu daripadanya. Maksudnya ibadat itu seumpama tergantung. Kenapa? Kerana makanan yang ada dalam tubuhnya. Sebab tu yang saya sebut daripada awal-awal tadi tu, orang yang buat benda yang zahir secara haram, itu haram. Sekarang isu ambil atau makan benda yang haram ini, dia telah memasukkan dalam tubuh dia, telah menjadikan salah satu daripada aliran yang haram itu ada dalam tubuhnya. Maka macam mana orang yang bergelumang dengan benda yang haram dalam tubuhnya melakukan ketaatan pada Allah SWT, macam mana Allah Ta'ala nak terima? Seumpama orang yang datang penuh dengan bau-bau busuk, bau-bau yang tidak selesa. Pada zahirnya kita kata pakaiannya adalah pakaian kotor, tapi datang untuk menuju pada tempat yang majlis keramaian atau majlis-majlis ilmu yang sesuai tempat dia, orang pakai kemas-kemas. Jadi susah untuk menerima kerana dia tak sesuai kedudukan pada masa tersebut. Maka samalah bagi orang yang mana makan benda yang haram, maka pada masa tersebut ibadat-ibadatnya seumpama tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga makan. Kita duk nampak jaga makan, jaga kesihatan. Nampak tak? Nampak tak cara kita berfikir? Kita makan sebab kita nak jaga kesihatan. Sekarang sebetulnya jaga makan supaya apa? Supaya kita ini dapat menuju kepada Allah Ta'ala dengan cara yang sebetulnya dan dia tidak menjadi salah satu penghalang. Yang sihat itu insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Tapi zahirnya kita usahalah ambil makan yang berkhasiat, jaga waktu makan, elakkan benda yang berlebihan dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya kita makan adalah kerana apa? Kerana kita ini nak jaga hati kita dan kita nak menuju kepada Allah Ta'ala. Bila mana nak menuju kepada Allah Ta'ala, kuncinya memerlukan kepada makanan yang halal. Saya ingat seorang guru saya pernah bagi tahu, ingat tak orang tua dulu-dululah dalam ni tak ada orang tua semua orang lama dan berpengalaman yang hebat-hebat orang tua-tua dulu kan, kalau dia nak makan dia bercakap dengan makanan kan. Saya ingat seorang guru saya dia ajar bila mana nak makan itu kita bercakap dengan makanan apa dia. Sebenarnya kita bukan bercakap dengan makanan, tapi kita bercakap dengan diri kita. Seumpama kita nak sedarkan diri kita. Antaranya dia kata apa? Dia kata, ya Allah, aku makan kerana-Mu dan aku kenyang kerana-Mu.
Itu nampak macam doa kan, tapi masa tu kita bercakap-cakap. Cakaplah perlahan, sentiasa sebut setiap kali nak makan. Biasa kita nak makan nasi lah benda yang besar kan, tak apa. Makan benda yang biasa pun tak apa. Ya Allah, aku makan kerana-Mu dan aku kenyang kerana-Mu. Kerana Kamu yang bagi kenyang. Nampak tak? Aku makan kerana-Mu. Maksudnya kita makan ini adalah kita nak jaga supaya kita ini boleh menuju kepada Allah. Makan kerana Allah Ta'ala. Supaya dia menjadi satu ibadat. Dan dia tidak menjadi penghalang kepada kita untuk menuju kepada Allah SWT. Yang makan kerana nasihat, bagus, silakan. Tapi tambah niat yang sebaiknya lagi, kita nak jaga makan. Kerana apa? Kerana kita ini nak menuju kepada Allah Ta'ala, nak mengelak daripada termasuk benda-benda yang haram. Satu. Itu tak cerita lagi berkaitan dengan makan benda-benda yang halal tetapi tidak berlebihan. Dia ada satu benda yang perbahasan yang lain pula. Kan? Jadi kesimpulannya, kita ambil sedikit dulu dalam bab ini, bahawa makan itu jaga supaya tidak ambil daripada benda yang haram, kerana dia akan bersebati dengan tubuh kita. Walaupun maaf kita ni dah keluarkan dia sebagai najis, tapi kesannya masih ada kerana dia menjadi salah satu daripada perkara yang penting dalam diri kita, iaitu darah. Bila mana darah mengalir dalam tubuh kita, maka ketika itulah dia memberi kesan. Itu secara saintifiknya. Tapi daripada sudut realitinya, secara maknawinya, dia memberi kesan kepada hati kita. Kan? So, sains ini tidak bercanggah kalau kita faham sebetulnya dengan konsep perbincangan kerohanian atau kesufian tadi. Maka mudah-mudahan yang kita ambil itu semuanya halal. Yang kalaupun ada syubhat tersebut, mudah-mudahan syubhat tersebut dia menghampiri kepada yang halal dan menjauhi daripada yang haram. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pertemuan malam ni. InsyaAllah ada ruang kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ustaz nak buka soalan Ustaz. Tahu Ustaz ada hal? Saya minta berhenti awal boleh tak? Sebab kebetulan saya ada urusan malam ni. Okey. Boleh Minta Ustaz. Okey Ustaz. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Ustaz kerana terus sudi bersama-sama dengan jemaah Gemah Nur Iman untuk mengisi slot kuliah Maghrib pada hari Ahad. Semoga urusan Ustaz selepas ini dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih jemaah semua kerana semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat hasil daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi, terutama berkenaan dengan makan. Sesungguhnya makan itu dapat kita kena elakkan daripada yang subahah lah untuk menjaga hati kita, dan semoga kita juga dapat melakukan ibadah puasa sunnah seperti yang disarankan oleh Ustaz. InsyaAllah bertemu kita lagi untuk kuliah subuh esok seperti biasa, dan mohon Ustaz untuk menutup kuliah Maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اصلح لنا شأننا كلها ومن حولنا ومن بيننا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih semua. Assalamualaikum. sahabat. Semoga Allah pemudahkan segala urusan Ustaz sekeluarga dan semua urusan sahabat. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Esok kuliah subuh bersama dengan Ustaz Zakaria Ustaz Ilin Aminin seperti biasa 6.45 pagi insyaAllah. Mira, ingat nak suruh Mira tutup tadi. Tak apa, Mira ada je. Mira standby je. Kalau Kak Amas tak ada, Mira tutup lah. Tak apa, okey je tu. Tengok, lama semua senyap. Tak, tadi Tengok, buka nanti lagi tapi okey je lah. Lah.
Aduh. Oh, jemaah rindu soal Kak Mat. Okey, kita jumpa besok pagi. je lah, Mira. Kak Mat tak luar ke? Tak ada, kat rumah balik dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, Ya, Kak Kak Terima Syah. kasih semua jemaah. Terima kasih semua. Jumpa lagi esok. Jangan lupa. InsyaAllah. Yes, subuh. Kita baca yes. Mesti ada rindu UEA kan? Tak Ili Aminin kan, cik?